Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi PDPR pada hari ini. Jadi hari ini adalah hari yang ketiga kita mempelajari tajuk solat dan PDPR yang terakhir untuk bab solat, ya. Okey, jadi Ustazah ulang daripada hikmah solat, ya, yang kita telah belajar pada minggu lalu. Jadi hikmah ni maksudnya apa kelebihan solat, ya, apa baiknya solat itu, apa faedahnya kepada kita, ya. Jadi di antara hikmah solat adalah hidup selamat, dikasihi dan diberkati Allah, ya. Sebab solat ini adalah ibadat yang kita terus berhubung dengan Allah, ya, ketika kita sujud, ya, dan tidak ada perantaranya, ya. Okey, jadi apabila kita solat, hidup kita akan selamat, dikasihi dan diberkati oleh Allah, ya. Memberikan kebahagiaan hidup dan ketenangan jiwa, ya. Dengan solat ini dapat memberi kebahagiaan hidup kepada kita dengan ketenangan jiwa, ya. Menyembuhkan penyakit dengan izin Allah, ya. Dengan solat juga dapat menyembuhkan penyakit, ya. Okey, seterusnya penawar kepada stres dan tekanan perasaan, ya. Solat ini boleh mengawal stres kita, ya. Boleh mengurangkan tekanan perasaan dan boleh menenangkan hati kita, ya. Seterusnya membentuk disiplin diri dan akhlak mulia, ya. Daripada solat, ya, dia akan membentuk disiplin diri dan akhlak mulia, ya. Solat juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya. Ini seperti mana di dalam Al-Quran, di dalam ada ayat ya, firman Allah, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar, ya. Jadi orang yang solat ini seharusnya sempurna, baik dan terkawal disiplin dan akhlaknya pribadi, mempunyai pribadi yang mulia. Tapi jika sebaliknya, maksudnya adalah yang bermasalah dalam solat yang dilaksanakannya, ya. Okey, seterusnya memperolehi pahala dan meninggikan darjat, ya. Okey, dan yang terakhir, apabila semua ini telah kita dapat, maka akan melahirkan masyarakat yang harmoni, ya. Okey, seterusnya kelebihan solat dari sudut sains, ya. Maksudnya dari sudut ilmu sains mengakui bahawa solat ini mempunyai banyak kelebihan kepada manusia, ya. Ketika berdiri, takbiratul ihram dan qiyam boleh meluruskan tulang belakang, ya. Kelebihannya kepada tulang belakang kita itu memberi kemanfaat, iaitu boleh meluruskan tulang belakang. Ketika ruku, i'tidal dan tumakninah pula boleh mengelakkan risiko penyakit tulang belakang. Okey, ketika sujud, ya, sesuai dengan tarikan graviti, meningkatkan pengaliran darah dan oksigen ke dalam otak, ya. Okey, seterusnya membengkokkan jari kaki ketika sujud, duduk iftirash dan duduk tawarruk, ya, melancarkan pengaliran darah ke jantung, ya. Jadi semua ini, ya, dari sudut sains telah diiktiraf, ya, pergerakan-pergerakan solat. Begitu juga, ya, kalau kamu boleh rujuk dalam buku teks, ya, ada dimaklumkan di situ bahawa waktu-waktu solat, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya itu mempunyai ada kesinambungan dengan masa di bumi ini, ya. Kalau saya tidak silap, dia terangkan di bahagian, ya, yang sekarang ni saya buka buku teks, ya. Kamu boleh tengok, ada dimaklumkan di situ. Okey, ya. Ada ustaz yang cakapkan, ada kajian mendapati bahawa terdapat kaitan antara waktu solat fardu dengan pengaruh hormon dan kesihatan tubuh manusia, ya. Maksudnya masa di dunia ini, ya, ada kaitannya dengan waktu solat itu sesuai dengan pergerakan waktu solat yang kita laksanakan, yang berkait rapat dengan hormon dan kesihatan tubuh manusia. Okey, ya. Seterusnya khusyuk dan kepentingannya, ya. Apa dia khusyuk, ya? Khusyuk ini ada kaitannya dalam solat, ya.
Okey, berdasarkan firman Allah ya dalam surah Al-Mu'minun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang-orang mukmin itu ya. Allazinahum fi solatihim khasyi'un. Orang yang khusyuk di dalam solat ya. Jadi solat dengan khusyuk ini saling berkait ya. Jadi kita tengok apa maksud khusyuk ya. Khusyuk pada bahasa bermaksud senyap, tunduk dan merendah diri. Ya, pada istilah menumpukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan anggota, memahami serta menghayati setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan dari awal hingga akhir solat. Okey, seterusnya. Okey, kepentingan khusyuk dalam solat ya. Apa gunanya kita khusyuk dalam solat? Untuk apa? Untuk apa khusyuk itu? Ya. Okey, yang pertama, kepentingan khusyuk dalam solat yang pertama dapat mencapai kebahagiaan dan kejayaan dalam hidup. Ya, selain dalam, maksudnya di dalam solat itu apabila kita khusyuk, ya, kelebihan yang akan kita dapat, kita boleh mencapai kebahagiaan dan kejayaan. Jaminan solat akan diterima oleh Allah ya. Bila kita khusyuk, solat kita itu akan mendapat jaminan solat kita akan diterima. Mendapat pengampunan, yang seterusnya mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya lagi memberikan kekuatan rohani. Kekuatan rohani ini maksudnya dalaman ya, dalam jiwa kita. Maksudnya kita ni tidak mudah, di hati kita itu tidak mudah berubah, tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak baik. Okey, seterusnya dapat merasai kemanisan iman ya. Mula suka kepada kemanisan iman ni maksudnya perkara-perkara baik ya. Suka mencari kawan yang baik, suka melakukan kebaikan. Itu dia dapat merasai kemanisan iman dan tidak suka kepada perkara-perkara yang jahat. Okey, yang seterusnya kepentingan khusyuk dalam solat ini dapat merasai nikmat menunaikan solat ya. Jadi solat ini kalau kita rasa nikmat, itu tandanya kita khusyuk lah tu. Kalau kita rasa solat ini satu beban, bermakna ada masalah dalam khusyuk kita di dalam solat ya. Okey, seterusnya, apakah perkara-perkara yang menghalang kita khusyuk di dalam solat ya? Yang pertama, tidak memahami bacaan dalam solat ya. Jadi setiap bacaan, contohnya surah Al-Fatihah itu kena kamu fahamlah ya, faham yang zikirnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Allahu akbar tu kena difahami ya. Itu penghalang. Kalau kita tidak faham, susah kita mau khusyuk. Yang kedua, tidak menjaga adab ketika berwuduk ya. Jadi solat ini ada kaitannya dengan wuduk ya. Kalau wuduk kita itu tidak sempurna, maka solat kita pun dikuatiri tidak khusyuk ya. Yang ketiga, banyak melakukan dosa dan maksiat ya. Ini kamu tahulah ni kan. Yang keempat, solat dalam keadaan tergesa-gesa, cepat-cepat mau solat ya, menyebabkan kurangnya rasa khusyuk ya. Yang kelima, banyak memikirkan perkara keduniaan. Perkara keduniaan ini maksud kehidupan seharian itu mengganggu kita dalam khusyuk ketika solat. Yang keenam, solat pada waktu makanan terhidang ya, ketika lapar atau mengantuk. Jadi perkara-perkara ini boleh mengganggu khusyuk kita dalam solat. Baik ya, seterusnya cara mendapatkan khusyuk ya. Macam mana kita mau khusyuk, macam mana kita mau konsentrate ya. Khusyuk ni bolehlah kita maksudkan sebagai konsentrate ya, kita fokus ketika kita solat ya. Okey, sebelum menunaikan solat ya, menunaikan solat pada awal waktu ya, menyempurnakan wuduk dengan menjaga adab sunat dan adab-adabnya, mendahulukan solat sunat rawatib ya. Solat sunat rawatib ini solat sunat yang sebelum tu ya, qobliyah, ba'diyah ya. Nanti kamu akan belajar juga ini di tingkatan 3. Okey, menjauhkan tempat solat dari segala gangguan ya, elakkanlah. Contohnya kalau kamu ada telefon, kasih mati telefon. Kalau ada TV, kasih mati ya. Jadi maksudnya pastikan tempat solat kamu itu tiada gangguan. Okey, peranan anggota ketika solat pula ya. Anggota ni maksudnya badan kita ya. Mata mestilah melihat ke tempat
sujud, ya. Tidak berpaling, tidak menjeling atau melakukan pergerakan yang bukan daripada perbuatan solat. Okey, seterusnya peranan akal fikiran, ya. Akal fikiran kita pula ketika solat itu hendaklah memahami dan menghayati maksud bacaan dalam solat, ya, tidak memikirkan hal-hal keduniaan. Okey, seterusnya peranan hati, ya. Okey, yakin bahawa Allah mengetahui perlakuan kita, merasakan seolah-olah kita melihat Allah dan Allah melihat kita, ya, menghadirkan rasa gerun terhadap kehebatan Allah dan menganggap solat yang ditunaikan merupakan solat kita yang terakhir. Maksudnya ni, solat yang terakhir ni kemungkinan selepas solat itu kita boleh mati pada bila-bila. Jadi ini boleh melahirkan rasa takut kita kepada Allah, ya. Okey, jadi berakhir sudah tajuk solat, ya. Jadi untuk latihan hari ini Ustazah mahu kamu buat soalan 1, ya, apakah maksud solat dari segi bahasa dan istilah, ya, dan soalan yang keempat, ya, 1 dengan 4 saja. Jelaskan 2 hikmah yang tadi yang banyak-banyak Ustazah bagi itu. Ustazah mahu kamu senaraikan 2 sahaja hikmah dalam solat, ya. Okey, jadi setakat ini dulu untuk hari ini. Yang kalau ada yang tidak faham itu boleh PM Ustazah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.